Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video penerangan mengenai topik email marketing. Salah satu aplikasi penting dalam membuat bisnes secara online adalah menggunakan email marketing. Sistem email marketing yang saya syorkan adalah menggunakan GetResponse. Anda boleh lihat di sini, getresponse.com. Setelah anda sign up ke dalam GetResponse, dan untuk melihat ke dalam sistem, anda hanya tekan login. Dalam ni anda hanya perlu letakkan email anda dan password yang telah anda set up. Akaun ni diberi percuma selama 30 hari. Jadi anda boleh gunakan anda mencuba sistem ini. Setelah itu anda tekan login, dia akan dibawa kepada dashboard GetResponse sendiri. Di sini kena cuba matikan mesej yang keluar di depan ni. Inilah rupa dashboard yang ada dalam aplikasi GetResponse. Ada dua perkara yang saya ingin tekankan di sini. Pertama, dalam membuat sesuatu sistem email marketing untuk mendapatkan leads daripada pelanggan, ada tiga perkara yang anda perlu lakukan. Pertama adalah anda perlu membina kempen yang berkaitan dengan produk, kempen yang berkaitan tentang produk ataupun perkhidmatan yang anda ingin jalankan. Keduanya, anda perlu membuat follow up email sebanyak 7 follow up email yang nanti saya akan tunjukkan. Dan nombor tiganya, anda kena buatkan opt-in box terus daripada GetResponse untuk mendapatkan kodnya. Jadi ada tiga perkara yang saya akan tunjukkan malam ni. Pertama, macam mana kita ingin membuat kempen. Anda ada nampak your current campaign ada di sini. Klikkan arrow di bawah ini, dan apa anda perlu lakukan adalah tekan klik pada create campaign. Namakan campaign mengikut produk ataupun diskaun offer yang anda ingin jalankan bersama dengan tarikh. Itu yang saya cadangkan. Contohnya, saya letakkan nama saya, kempen saya, dan diikuti dengan tarikh yang saya jalankan kempen ini. Terus tekan pada create campaign, butang besar pada warna biru ini. Okey, sekarang anda telah berjaya membina satu kempen. Untuk pengisian pada kempen itu, anda hanya perlu lalukan mouse ke arah perkataan message dan terus tekan kepada manage autoresponder. So, kita telah selesai langkah pertama tadi untuk membuat kempen. Sekarang ni kita ingin melihat bagaimana kita dapat setupkan 7 follow up email. Kalau dilihat di sini, di bawah message manage autoresponder, apabila anda tekan, dia ada nombor daripada 0, 1, 2, 3 sampailah ke 33. Ini menunjukkan hari-hari yang ada dalam sebulan untuk anda jalankan kempen anda. Hari kosong bermaksud hari itu kempen yang anda lakukan. Jika seseorang itu memasukkan nama dan email mereka terus akan dapat maklumat itu secara immediate. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana anda boleh set upkan kempen. Apa yang saya cadangkan untuk buat pertama kalinya, kempen yang anda ingin lakukan tu eloklah anda buatkan berturut-turut dalam semasa selama 7 hari. Jadi kita ada hari pertama, itu 0 day, itu di mana apabila anda ada tawaran e-book ataupun kupon ataupun tawaran yang anda berikan free sampel kepada leads anda dan diterima terus, so kita namakan hari itu sebagai hari kosong, dan diikuti hari 1, 2, 3, 4 hinggalah ke hari ke-6. Itu sebanyak 7 follow up email. Okey, apa yang anda perlu lakukan untuk nak setkan kempen pertama, hanyalah tekan pada butang kosong.
hari kosong, iaitu immediate. Okey, pada hari kosong pastikan anda kempen itu berada pada kempen yang anda dah siapkan tadi. Anda akan perhatikan anda perlu klik pada tiap hari yang ada di sini supaya kempen anda ni sentiasa berjalan selama 7 hari seminggu. Bagi membuat follow up email tu, apa yang anda lakukan hanyalah tekan kepada create new email. Dalam create new email, dia ada message di atas ni. Anda boleh letakkan message yang anda telah buat, nama kempen anda sendiri tadi. Yang message ni tidak akan dapat dilihat oleh pelanggan anda, hanya anda dia dapat lihat. Anda tak perlu pun nak tuliskan message ini, tapi saya selalunya menulis message ini untuk nak tunjukkan bahawa dia bersamaan dengan kempen yang kita lakukan itu. Macam ni, kempen saya bernama Nur Syam Net Business 17 Mac 2019. Subjek ni indah saja perkenalan, yang mana leads anda akan nampak tajuk di dalam email folder mereka. Jadi inilah sangat penting anda setkan tajuk yang tajuk headline yang agak catchy, agak menarik mereka. Sebagai contoh, saya tunjukkan di sini. Hai, ikuti dengan panggilan nama prospek anda ataupun leads anda. Anda hanya perlu tekan personalize dan tekan first name. Hai, katalah nama dia Azlina. Hai Azlina, nama lelaki Ahmad. Hai Ahmad. Dan diikuti seterusnya mesejnya itu. Sila buka email ini bagi mendapatkan, sebagai contoh saya akan kata bagi mendapatkan laporan percuma. Laporan percuma. Jadi di mana kata cuma tu kita letakkan setelah huruf besar. Anda boleh setkan email ni datang daripada anda sendiri, ataupun anda boleh tukar untuk dia reply kepada siapa. Itu saja, dan tekan next step. Okey, di sini anda ingin mula naik. Dalam Get Respond, dia menyediakan pelbagai jenis template untuk pelbagai jenis occasion. Anda boleh gunakan template ini, tapi dia agak sukar untuk saya terangkan tempat ini. Apa yang saya tunjukkan ni hanya yang paling mudah sekali template yang anda boleh gunakan, iaitu anda hanya perlu menggunakan plain text untuk mudah dibaca dan dia display secara betul di dalam sistem email list anda. Hanya tekan pada plain text dan anda akan dapat satu kotak di mana anda boleh menaikkan maklumat email anda. Setiap, kalau boleh dalam kalau anda lihat di kawasan kotak sini, kalau boleh anda cuba menaik tidak melebihi 3 suku daripada ruang kawasan putih ini, ya. Lebih kurang hanya dekat sini, dan lepas tu anda tekan enter untuk jika ayat anda terlalu panjang. Okay. So anda boleh mula membuatkan dengan ayat greetings, dengan memberi salam. Sebagai contoh, Assalamualaikum, dan kita ikuti personalize ke email tu dengan nama panggilannya, first name. Assalamualaikum Ahmad atau Azlina, yang kita panggil. Disebabkan pada saya mengambil contoh untuk follow up email ni ialah untuk mereka yang mendaftar nama dan email untuk mendapatkan laporan percuma ataupun e-book percuma. Ini adalah contoh-contoh ayat yang anda boleh gunakan. Ayat ni anda boleh applykan untuk kupon, boleh anda applykan untuk free gift dan sebagainya, ataupun even video kalau anda ada video untuk mereka lihat. Terus kepada mesej anda, email pertama anda tidak perlu panjang, direct to the point tentang apa perkara yang harus dilakukan. Sebagai contoh, bila klik di bawah untuk download e-book percuma, dan hampir dah 3 suku
line tu, kita tekan ke bawah. Sila klik di bawah untuk download ebook percuma anda. Dan di sini anda boleh letakkan link untuk download. Di sini saya cadangkan jika anda ada ebook ataupun dokumen berbentuk PDF yang anda nak berikan kepada leads anda, ilalah dokumen ataupun PDF tu anda uploadkan dulu ke dalam satu sistem macam contohnya Google Doc ataupun Dropbox. Saya biasa gunakan Dropbox. Setelah anda uploadkan dalam Dropbox akan berikan anda satu link, yang mana link tu lah anda boleh letak sini. Sebagai contoh di sini, saya hanya menggunakan link daripada Google sebagai panduan saja. Anda boleh letakkan link sebenarnya di sini, www.google.com. Sila klik link bawah untuk download ebook semua anda. Ada http://www.google.com. Situ anda akan letakkan langkah sebaris 2 dan anda boleh letakkan yang benar ataupun ikhlas. Terus letakkan nama penuh anda. Dan nyatakan apa kepakaran anda. Anda boleh letakkan ketika anda menjual water filter air, apakah penapis air contoh, ataupun menjual stem cell, ialah pakar kesihatan sel dan sebagainya. Itu terpulang pada anda. Di sini anda boleh letakkan signature anda daripada Facebook dan sebagainya, alamat-alamat itu sebagai link kepada jualan yang anda ingin lakukan. Sebagai contoh, saya letakkan di sini. Saya letakkan alamat Facebook. Kalau anda ada Instagram, anda juga boleh letakkan di sini. Tapi tidak perlulah banyak-banyak. Saya rasa satu sudah memadai, tidak perlu nak buat lebih dari satu. Ini saya tunjukkan sebagai panduan anda saja. Okay. Kalau boleh anda langkahkan biar link tu hanya kita nampak link saja apa yang dia buat. Sebelum tu saya terlupa untuk membuat kata sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi. Pendek saja macam tu. Okay, apa yang anda perlu buat lepas tu hanyalah tekan pada next step. Okay. Sekarang anda telah habiskan hari kosong. Anda lakukan ni untuk hari-hari yang seterusnya. Seperti yang saya terangkan, follow up email yang pertama ataupun hari kosong itu anda berikan download link, dan email kedua anda akan bertanya lagi semula pada email keesokannya. Jika mereka telah terima download link, jika belum, anda akan serahkan link tu kembali. Apa akan balik kembali link tu. Dan ini ketiga, 4, 5, iaitu 3 email yang seterusnya. Email ketiga, 4 dan email kelima, anda akan berkongsi tips. Anda boleh berkongsi testimoni ataupun buat kajian case dengan leads anda ataupun prospek anda. Ini menunjukkan yang bahawa anda bukanlah ingin menjual atau mendesak mereka untuk membeli sesuatu, tapi lebih kepada sharing, perkongsian tentang maklumat yang berkaitan dengan produk ataupun perkhidmatan yang ingin anda jualkan. Okay. Dan kalau boleh dalam email, setiap email ke-3, 4, 5, 6 dan 7, anda perlu letakkan link kepada sales funnel anda ataupun
sales page anda, kan? Tetapi pada email ke-7, iaitu email terakhir sekali, anda kena ada call to action, yang mana kena ada jelas offernya, kena ada jelas urgensinya, dan kena ada jelas directionnya untuk apa mereka lakukan, kan? So saya tidak akan tunjukkan macam mana follow up email itu dilakukan, sebab saya dah terangkan sebelum ni. Jadi saya terus pendekkan cerita. Anda assumekan anda ada 7 email telah disiapkan, so anda hanya perlu tekan save dan publish. Okay. Di sini saya hanya ada satu email sajalah. Anda boleh isikan email kedua, ketiga, 4, 5, 6 dan 7. Jadi anda akan ambil berselang-selang sehari untuk anda dapat email daripada anda. Okey, itu kita dah cover dua perkara, iaitu satu untuk nak membina kempen, menamakan kempen. Keduanya untuk membuat 7 follow up email untuk prospek anda setelah mereka opt-in ataupun setelah mereka cuba mendapatkan e-book daripada anda dan mereka tinggalkan nama dan email. Dan proses itu telah saya tunjukkan lah. Ya, anda hanya repeatkan untuk lagi 6 step lagi sebenarnya saya terang sebelum ni. Okey, sekarang ini setelah anda membuatkan langkah 1 dan langkah 2, perkara ketiga yang anda perlu lakukan ialah anda perlu createkan opt-in box tu di dalam get response. Caranya ialah anda perlu, daripada message ni tadi, anda hanya perlu lalukan mouse pergi ke arah web form, tengok di sini, dan anda lalukan klik pada create new. Okay. Okay. Di sini ada pelbagai jenis template yang boleh anda gunakan di dalam sebagai opt-in box anda. Kalau anda lakukan, tengok ke sini dan sebagainya, ada pelbagai jenis. Tapi dalam khusus ini saya hanya cadangkan satu saja opt-in box, iaitu opt-in box yang kosong, yang ini. Okay. Anda hanya pilih yang ini. Okay, sorry, anda hanya pilihkan, ya, anda boleh pilihkan yang ini. Okay. Di sini hanya anda kata, anda klik apply. Okay, kenapa kita ambil opt-in box yang memang kosong seperti ini? Kerana dia boleh fit in ke dalam mana-mana design template yang ada. Seperti mana yang saya tunjukkan dalam kelas sebelum ni, opt-in box yang kita telah sediakan tu dah ada template dia sendiri. Jadi kita tak nak pilih template ada macam color yang akan mengganggu template opt-in box yang telah disediakan. Jadi eloklah anda ambil yang jenis bentuk transparent seperti ini. Jadi transparent tak ada apa-apa yang nak diisi ke dalam sini. Okay. Okay. Apa yang anda perlu buatkan ialah anda perlu membuat sedikit edit pada bahagian headline, name, email dan sign up sini. Cara untuk membuat edit adalah anda hanya tekankan edit header. Di sini untuk headline, anda akan masukkan sedikit ayat jualan yang ringkas. Dia akan keluar satu box yang berbentuk seperti yang anda lihat sekarang ini. So di sini anda bagi tahukan kena ada satu ayat penarik, di mana anda akan letakkan sebagai contoh, dapatkan e-book percuma untuk elak penyakit presdung contohnya. Ini jika anda ingin menjual e-book yang berkaitan dengan produk kesihatan. Okay. Anda boleh highlight serta perkataan dia tu, dan anda boleh tekan color kalau jika anda ingin mahukan kepada warna merah dan sebagainya tu. Apa anda boleh buat, anda boleh letakkan, lalu kita letakkan benda ni dalam bentuk tengah,
ya, buat macam tu. Dapatkan ibu percuma untuk elak sakit hidung. Dapatkan ibu percuma untuk elak sakit hidung dengan, kita tambahkan lagi, dengan mengisikan maklumat di bawah. Jadi ini adalah yang kita sebutkan sebagai direction. Kena ada arahan yang jelas kepada untuk orang buat seterusnya. Okay? Dan hanya anda tekankan, okey, anda boleh juga highlight kata resume ni. Jadi itu yang keyword anda ingin highlightkan. Anda boleh tukar color dan sebagainya, kan, untuk nak membuatkan dia berbeza daripada orang lain. Seperti ini. Dapatkan ibu percuma untuk elak sakit hidung dengan mengisikan maklumat di bawah. Okay? Dan jika anda rasa kata ni agak besar, kan, anda perlu just highlightkan benda ni dengan anda boleh kecilkan ikut pada kesesuaian anda. Contohnya kecilkan sikit seperti ini, ataupun ya, itu I think saya rasa dah okey lah. Anda hanya tekan apply sini. Okay, tag nama pun anda boleh ubahkan, labelkan dia sebagai nama. Anda juga boleh letakkan input untuk mereka isi. Di sini anda boleh masukkan nama anda. Lagi senang saya letak kat situ. Nama anda. Dan kita klik sini, remove the text whenever it's click. Okay. Dan benda ni adalah required, dan nanti perlu kita nak nama dia apply. Ini juga email sini, kan. Anda boleh labelkan email sebagai email, masukkan value dalam tu, email anda sebagai contoh, dan dia akan remove sebagai text dan apply. Okay. So kata event, kata sign up ni pun anda boleh ubahkan, anda boleh namakan dia kata sendiri, hingga tekan sini untuk dapatkan ibu dan sebagainya. Itu terpulang pada anda. Anda boleh tekan submit, ataupun anda boleh kata daftar sini. Ini terpulang kepada anda. Tapi kena ada clear call to action, direction apa yang dia nak buat pada button tu. Okay. Anda boleh buat resize lepas ni, kan. Resize jika anda rasa benda ni besar, nak besarkan ke ataupun nak kecilkan ke, kan. Pulang pada anda, ya, macam ni, ini kita boleh besarkan. Even kata we respect your privacy, anda juga boleh tukarkan tu, we respect your privacy tu. Anda letakkan lagi call to action yang agak jelas, supaya ada lagi daya tarik. Selain daripada atas, anda kata dapat ibu cuma untuk elak sakit hidung dengan mengisi maklumat di bawah. Takkan nama email anda. Anda boleh katakan contohnya, anda akan terima terus ibu di dalam email. Terima terus ibu di dalam email. Contohnya ini. Okay. Dan klik apply. So ada perkataan di situ. Okay. So inilah dia rupanya. Dan jika semuanya okey, anda boleh save dan preview, dan dah tak ada apa-apa image lagi anda letak, just pilih ambil yang transparent, ya. So anda tekan next step. Okey, di sini namakan web form name tu yang sama. So kalau anda nak namakan, nak kekalkan dia sama dengan nama kempen anda boleh ubah di sini. Saya tak nak ubah, saya tinggalkan di situ. Okay. Confirm opt-in, tinggalkan. Official habis Facebook, just tinggalkan.
kan, default thank you page. Lepas orang mengisikan nama dan email mereka, dia akan dibawa kepada satu default page. Di sinilah yang anda boleh bawakan leads anda ataupun prospek anda terus ke laman jualan anda. Itu satu option. Kalau tidak, anda boleh gunakan default thank you page yang digunakan oleh GetResponse. Anda boleh pilih yang tu, kan? Sebagai satu option untuk anda tidak pening kepala, tapi dia akan cakap dalam bahasa Inggeris lah, kan? Kalau anda ingin pergi ke custom thank you page, anda kena letakkan thank you page ni. Contohnya di sini, anda klik dekat sini dan anda terus bawakan pergi ke laman jualan anda yang serve anda. Contohnya di sini saya letakkan contohlah triple stem cell .net business.com, kan? Jadi kita boleh direct terus orang tu, untuk pelanggan tu, kepada laman jualan anda. Setelah anda dapat kutip dia punya, atau anda dapat sedut nama dan email mereka, dan klik next step. Okey, di sinilah perkara yang sangat penting. Di sinilah bahagian di mana anda akan mendapat kod opt-in box anda. Kod opt-in box anda ni lah yang anda akan gunakan untuk mendapatkan email, untuk anda masukkan opt-in box tu ke dalam opt-in page anda, yang mana ataupun squeeze page anda, kan? Macam mana ke anda nak lihat benda tu? Di sini dia akan tanya, jawab dulu, who will publish this web form to your website. Anda akan kata GetResponse will host my web form, I will install my web form. Di sini ialah anda akan kata I'm comfortable with HTML and have access to my edit page. My designer will install it on form. Anda boleh pilih antara I will install my web form ataupun GetResponse will host my web form. Itu pulang pada anda, ya? Tapi in this case saya just tick I will install my web form. Okay, di sini dia bagikan dalam bentuk dua kod, ya. Satu dipanggil JavaScript code, satu lagi dia letakkan dalam HTML code. Yang pentingnya kita akan dapatkan HTML code, ya. Okay, cara nak dapatkan itu, seleloknya anda copy lah dua-dua tu sekali. Sebab untuk yang mudah, anda just bukakan, pergi dekat start button dalam window, pergi kat notepad, kan. What happen ialah anda just copy yang apa tulis ni, highlight kan, tekan Ctrl C, pergi buka notepad, anda namakan dia tu JavaScript code, dan anda pastekan apa benda yang ada. Untuk paste, anda tekan Ctrl V, kan, dan anda tekan enter sekali, dan anda tekan pembahagi ni untuk anda letakkan kod yang seterusnya, iaitu kod HTML code. Okay, kod ni agak panjang. Apa anda buat? Anda tekan sekali saja kat sini dan anda tekan Ctrl A untuk nak highlightkan ke semua sekali, kan? Ctrl A untuk kan highlightkan ke semua sekali. Dan lepas tekan Ctrl A, dia tak copy lagi. So anda kena tekan Ctrl C, ya. Buka balik yang notepad yang anda telah isikan tadi, anda buat tadi, dan anda namakan dia tu HTML code, dan anda tekan enter, dan anda pastekan semuanya apa anda copy tu dalam sini. Itu dengan menekan Ctrl V. Tu dia semuanya sekali ada di sini. Nampak kan? So anda ada dua kod sini, satu dalam format JavaScript, satu lagi format HTML code. Kan, apabila kod ni hendaklah anda hantarkan kepada kami untuk kami proseskan dan masukkan dalam opt-in box ataupun squeeze page anda nanti. Anda perlu emailkan seluruh ni, start daripada yang style type ni hinggalah ke bawah ni. Kami hanya akan melihat pada HTML code saja, ya. Jangan hantar yang kod yang berkaitan dengan berkaitan dengan JavaScript tu. Okey, yang pentingnya tu ialah anda perlu hantar dokumen kod ni kepada kami melalui email.
dengan dalam bentuk notepad ni. Okey, seloknya anda savekan dulu. Savekan semuanya ni dalam bentuk kempen yang anda nak buat. Macam tadi saya namakan tadi kempen saya adalah Nur Hisham Net Business, dan kempen ni ikut pada hari ni adalah 17 Mac 2019 kan. Ni ialah dia punya opt-in code. Namakan dia opt-in code, diikuti dengan nama kempen anda. Okey, setelah anda save, anda boleh tutupkan dia. Okey, dan last sekali ialah anda klik publish kan, tunggu dia ada loading. So belanja dah okey, platform ni. So anda akan lihat nanti web form ni ialah itu nama kod yang anda letakkan tu. Tapi anda boleh letakkan gunakan kod yang dia by default dia tu, ataupun anda boleh letakkan kod kempen untuk nak samakan dia. Okey. Right. Jadi sekarangnya maka telah lengkaplah pengajaran email marketing. Cara proses itu again saya ulangi. Ada 3 proses, 3 langkah penting yang anda kena lakukan. Pertama, anda ingin perlukan createkan kempen. Perlu kempen, tekan dengan button di bawah ni untuk dapatkan create kempen di sini dan namakan kempen anda. Mesti unik ya kempen anda ni. Selanjutnya anda namakan apa yang nak bagi diskaun ke produk, diikuti dengan offer yang nak bagikan bersama dengan tarikh. Namakan kempen itu begitu. Seterusnya anda kena buatkan 7 follow up email, di mana anda kena beri langkah kedua adalah 7 follow up email. Anda lalukan mouse kepada message dan tekan kepada manage autoresponder, dan dia akan dapatkan yang dan semua yang hari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu kepada untuk kempen anda. Dan langkah ketiganya tadi ialah untuk anda nak dapatkan kod untuk buat opt-in tu, anda hanya pergi ke web form, create new, dan dalam yang pentingnya ialah anda pilih transparent supaya dia boleh fit in dengan template yang kita sediakan tanpa memilih corak-corak atau pattern yang lain. Okey, itulah saja penerangan saya berkenaan dengan email marketing. Saya harap ini agak membantu anda. Sila siapkan langkah-langkah 7 follow up email seperti yang dibincangkan dalam kelas. Saya harap anda dapat sesuatu yang belajar dari apa yang saya terangkan pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam video rakaman video yang akan datang. Itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.